Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir dalam program anjuran Masjid Wilayah Persekutuan, program Pondok Masjid. Pada program sebelum ini, dalam kuliah yang sebelum ini, saya ada menghuraikan surah At-Takatsur. Pada pagi ini kita akan menyambung dengan kuliah seterusnya dalam surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah yang Makkiyah ataupun Madaniyah. Ada dua pandangan, ada dua riwayat lah yang di kalangan para ahli mufassirin. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Tapi yang jumhurnya ia adalah Makkiyah. Surah Al-Asr ataupun dengan terjemahnya masa, berkait dengan masa, ada kaitan rapat dari segi kemunasabahannya dengan surah yang kita bincangkan, yang kita hurai pada pengajian yang lalu, iaitu surah At-Takatsur. Dalam surah At-Takatsur yang sebelum ini ada menceritakan tentang mencela manusia yang banyak menyibukkan dirinya dengan urusan dunia. Jadi surah ini, yang Al-Asr ini, dia akan menceritakan pula tentang apa yang sepatutnya manusia itu lakukan. Daripada bersibuk dengan urusan dunia, maka manusia perlu bersibuk sepatutnya dengan urusan yang berkait dengan keimanan, yang berkait dengan akhirat, yang berkait dengan amal saleh. Itulah yang ditekankan dalam surah Al-Asr. Jadi hubungan antara At-Takatsur dengan Asr itu sangat rapat. Dia menghubungkan antara satu yang dahulu, dan Takatsur bercerita mengenai keadaan manusia yang bersibuk dengan urusan duniawi, dan celaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka itu. Manakala Al-Asr pula akan membicarakan mengenai apa yang manusia patut lakukan, dan dinamakan sebagai Al-Asr yang bermaksud masa. Surah yang pendek mengandungi 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surah yang agak pendek, yang sangat pendek, 3 ayat, tapi terkandung dalamnya banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil, yang menjadi panduan kepada manusia di sepanjang hidupnya. Nama pun dengan Al-Asr, masa. Wal Asr, maksud Al-Asr ialah ad-dahr, iaitu masa, atau ma ba'da zawali ila al-ghurubi atau salatil asr, ataupun masa selepas gelincir matahari sehingga masuk waktu maghrib, ghurub, ataupun maksud Al-Asr di sini ialah solatul asr. Jadi ada 3 maksud yang disebut dalam Al-Jalalain ini bagi Al-Asr. Satunya ad-dahri, masa. Satunya masa khusus antara gelincir sehingga kepada ghurub. Ataupun yang ketiganya solat asar itu sendiri, yang dipanggil sebagai as-salatul wusta. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa, sebagaimana menjadi kebiasaan dalam ayat-ayat lain. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan macam-macam. Bersumpah dengan negeri, macam la uqsimu bihadzal balad. Itu pun sumpah. Macam digunakan ayat sumpah la umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
La umruka, demi umur kamu. Jadi soal bersumpah dengan menggunakan perkara yang disebutkan tadi itu telah menjadi banyak tempat digunakan dalam Al-Quran. Dan manusia tidak boleh bersumpah dengan begitu. Manusia kena bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menjadi masalah. Kebesaran yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mampu melakukan apa sahaja yang dikehendaki, dan setiap sumpah yang dibawa mari dalam Al-Quran ada penekanan-penekanan tertentu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita renungi dan tadabbur. Dalam tafsir Ar-Razi ada disebutkan Allah bersumpah dengan masa, dengan ad-dahri, dengan al-asr di sini, kerana dalam masa itu dia ada pelbagai-bagai situasi bagi manusia. Ada padanya as-sarra, ada padanya ad-dharra, kegembiraan, kedukaan. Ada padanya as-sihhatu was-saqam. Ada pada masa itu waktu sihat dan waktu sakit. Wal ghina wal faqr. Ada juga masa kaya dan masa miskin. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa bagi memberi penekanan kepada situasi yang manusia hadapi dalam kehidupan ini. Sebenarnya hanya bermain dengan masa. Masa susah, masa senang, masa kaya, masa sakit, masa sihat. Dan yang keduanya disebut oleh Ar-Razi, kerana bersumpah dengan masa ni lebih, masa tu sendiri dia lebih mulia kalau berbanding dengan tempat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa likauni ni'matan khalisatan la aiba fi. Kerana masa tu satu nikmat yang totally nikmat. Dia 100% dia berkait dengan nikmat yang tidak ada kaiban pada masa. Cuma yang menjadi kerugian itu kepada manusia, sebab manusia yang tidak menggunakan masa. Kalau kita merujuk kepada 3 pentafsiran. Satu, pentafsiran kepada ad-dahri yang disebutkan di awal tadi. Dan yang keduanya, pentafsiran yang kedua kepada al-asr ialah masa selepas zawal sehingga kepada ghurub. Selepas gelincir matahari sehingga kepada waktu maghrib. Allah SWT bersumpah dengan masa ini merujuk kepada orang yang rugi dengan tempoh itu, kerana kalau dia gunakan tempoh yang ada itu tempoh yang berguna untuk dia muatkan dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai yang rugi kerana tidak pandai menggunakan masa tersebut. Dan yang keduanya, yang ketiganya dengan maksud salatul asri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa asar, waktu solat asar. Kerana solat asar ini yang disebut dalam Quran sebagai as-salatul wusta. Kerana terhasil dengan as-salatul wusta ini, dia penutup kepada ketaatan pada siang hari. Sebab masa sudah tidak banyak, antara asar dengan maghrib itu sudah penutup kepada hari berkenaan, pada siang hari. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu asar. Jadi itulah 3 pentafsiran kepada wal asri, ad-dahru, masa, dan tempoh antara gelincir matahari sehingga ghurub, dan ketiganya sembahyang asar, solat waktu asar itu sendiri. Kalau kita sambung, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan sumpah dengan masa. Jadi apa yang nak fi khusranin, maka mereka itu tidak digolongkan sebagai mereka yang mendapat kerugian. Ini disebutlah fi khusrin tadi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi penekanan dalam ayat ini, semua manusia yang tidak berada dalam kategori ini, semuanya mereka berada dalam kerugian, la fi khusrin. Yang pertamanya illal ladzina amanu, dan yang keduanya wa amilus solihat, mereka yang beriman, dan yang keduanya beramal saleh. Dan yang ketiganya
wa tawasaw bil haqq. Dan mereka itu berpesan-pesan sesama mereka itu, awsa ba'dhum ba'dha. Mereka itu berpesan sama mereka itu, satunya berpesan dengan bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran, ai al iman, dan yang seterusnya wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, berpesan-pesan dengan kesabaran. Maksud kesabaran ala ta'ati wa 'anil ma'siyati. Berpesan-pesan dengan sabar dalam melakukan ketaatan dan bersabar daripada menahan diri daripada melakukan maksiat. Dalam ayat ini kita boleh lihat ada empat. Yang pertamanya, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya yang beramal soleh, yang ketiga berpesan dengan kebenaran, dan yang keempat berpesan dengan kesabaran. Mereka yang berada dalam empat perkara ini, yang melaksanakan empat perkara ini, maka mereka ini terkecuali daripada lafi khusrin, daripada berada dalam kerugian. Itu secara umum maksud daripada surah Al-Asr ini, semuanya berkaitan dengan masa. Kalau kita tengok kepada masa itu sendiri, kita balik kepada innal insana lafi khusrin, kerugian, manusia berada dalam kerugian. Manusia ini pada hakikatnya, kalau sentiasa berada dalam kerugian, kerana manusia ini dia menghilangkan umurnya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatut dilakukan. Sama ada satu, dia rugi kerana dia berada dalam maksiat. Berada dalam maksiat, dia rugi kerana dia tidak menggunakan masanya untuk melakukan ibadat. Dan itu kita fahamlah, sebab maksiat ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berada dalam maksiat, meninggalkan taat, maka rugi bagi dia. Berada dalam maksiat itu memang satu kerugian jelas. Al-khusran, al-bayyin, al-zahir, memang jelas berada dalam kerugian kalau dia berada dalam maksiat. Dan kalau dia berada dalam taat sekalipun, dari satu segi, mungkin dia berada dalam taat tapi dia meninggalkan benda yang lebih afdal daripada apa yang dia lakukan. Pun itu satu kerugian dari satu sudut, sebab dia rugi bagi mendapat taat yang lebih afdal, sedangkan dia boleh melaksanakan perkara tersebut. Contoh, dia seorang manusia yang taat, melakukan ibadat, melakukan segala sembahyang fardu contoh, tapi dia tak buat ibadat sunat, tak buat sunat rawatib dan sebagainya. Itu dia rugi dari sudut dia memang seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dari satu sudut lain dia rugi sebab tidak melakukan perkara yang lebih afdal dia lakukan. Maka dari satu sudut, maka dia juga rugi dari sudut itu. Cumanya rugi yang pertama, bagi mereka yang berada dalam maksiat, dia rugi yang jelas sangat, rugi yang jelas, yang nyata, dan dia tidak dapat apa-apa habuan di hari akhirat. Dan rugi yang kedua, dia rugi dari sudut tak dapat yang terbaik. Rugi juga, tapi tak dapat yang terbaik. Dia masih ahlul ta'ah, ahlul iman, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak melaksanakan yang lebih baik daripada ketaatan yang dia laksanakan sekarang, maka rugi itu dari sudut yang itulah. Kemudian kalau kita tengok pada illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi kerugian yang disebut dalam ayat ini tentang manusia yang tidak berada dalam empat situasi tadi. Jadi yang pertamanya illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman satu nikmat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Apalagi manusia yang nak dalam hidup ini, kecuali dia nak hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak iman dalam hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satunya dia terlepas daripada azab api neraka di hari akhirat. Maka dia bukan lagi tergolong daripada golongan orang yang rugi, sebab dia sudah termasuk dalam orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya wa amilus solihat, beramal dengan perkara yang baik, iaitu
dia melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengelak daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum rugi itu kepada mereka yang tidak beriman dan mereka yang tidak beramal soleh. Kalau kita tengok daripada perspektif, daripada mafhum daripada ayat itu, maknanya kalau dia beriman, kalau dia beramal soleh, dia tidak rugi. Tapi kalau tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka dialah yang dihukum sebagai rugi di atas di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang ketiganya, at-tawasi bil haq wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi at-tawasi bil haq ini perkara yang berkait dengan iman dan amal soleh. Kalau iman dan amal soleh, dia berkait diri sendiri. Dia beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diri dia sendiri, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan amal soleh, dia solat, dia zakat, puasa, melakukan solat sunat dan pelbagai-bagai perkara, aurat, baca Quran dan sebagainya. Itu dia mendapat untuk berkaitan dengan dirinya sendiri. Tapi kepada yang ketiga, watawasaw bis sabr, maka dan watawasaw bis sabr, yang dua, yang tiga dan empat ini, maka dia berkait dengan orang lain. Sebab dia melakukan kebaikan dengan berpesan-pesan dengan kebenaran kepada orang lain. Jadi dia tajawaz, bukan sahaja diri dia yang mendapat kebaikan dengan iman yang dia ada, dengan amal soleh yang dia buat, tapi dia juga berpesan dengan kebenaran. Bila sebut berpesan tawasaw, tawasi bil haq, artinya dia telah melakukan, menjangkau lebih lagi daripada diri dia. Dia menyampaikan yang baik itu kepada pihak lain pula. Maknanya yakhussu nafsihi wa yakhussu ghairihi. Dia khusus untuk diri dia dan juga khusus untuk orang lain. Dan dua-dua ni adalah perkara yang menjamin seorang itu daripada tidak masuk dalam golongan yang dikatakan rugi dalam surah ini. Kalau kita kata at-tawasaw bil haq ni, tawasaw bil haq, kalau disebut dalam al-Jalalain ini, tawasaw bil haq itu awsa ba'dhum ba'dha bil haq ay al-iman. Maknanya dia memberi pesan kepada orang lain supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, tawasaw bis sabr. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang tawasaw bil haq, Allah menyebut pula tentang tawasaw bis sabr. Jadi kalau dia sebenarnya, dia yang tawasaw bis sabr ini dia khas, dan tawasaw bil haq itu dia lebih umum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam tafsir yang lain, disebutkan bahawa tawasaw bis sabr, Allah menyebut bis sabri selepas disebut dengan bil haq ini, khasun ba'da amin. Maknanya yang al-haq itu yang umum, yang as-sabr ni lebih khusus. Jadi as-sabru ni masuk dalam umum al-haq. Jadi bila kita masuk kita sebut al-haq, sebenarnya termasuk dalam itu juga as-sabru. Cumanya disebut secara khusus di sini. Kenapa Allah sebut al-haq dan sebut as-sabr, sedangkan al-haq itu sudah melakoni banyak perkara. Kesabaran pun sudah masuk al-haq. Ini disebut dalam tafsir lain, disebut alil ihtimam bihi bi'aini, kerana nak bagi penekanan, nak tunjuk pentingnya tentang kesabaran itu, sehingga walaupun sudah disebut al-haq yang juga boleh bawa maksud as-sabru kat situ, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara khusus tentang as-sabru dalam ayat ini, wa tawasaw bis sabri, sebagai nak tunjuk kepentingan sabar itu sendiri dalam hidup manusia. Jadi menjadikan dalam 4 perkara yang disebut dalam surah ini termasuklah as-sabru. Sebenarnya kalau sebut al-haq pun sudah memadai, tapi Allah SWT menyebut juga as-sabru kerana kepentingan yang ada pada as-sabru itu. Kemudian dalam al-Jalalain disebut wa tawasaw bis sabri ini ala ta'ati wa 'anil ma'siyati. Maknanya maksud berpesan dengan kesabaran, yakni berpesan supaya melakukan sabar dalam melakukan taat dan sabar dalam meninggalkan perkara maksiat. Jadi manusia ni perlu kepada dua-dua jenis sabar. Sabar dalam melakukan taat. Bukan mudah
untuk bersabar dalam melakukan taat, sebab ketaatan ini perlu kepada satu keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak melaksanakan solat harian yang regular, nak pergi sembahyang Jumaat 5 waktu secara regular, itu satu perkara yang cukup berat untuk dilaksanakan kalau tidak ada kesabaran di situ. Dan lebih-lebih lagi disebut dan innaha lakabiratun, solat ni innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Solat ni perkara yang sangat besar, illa kecuali 'alal khashiin. Mereka yang khusyuk, mereka yang berhadir hatinya dalam solat, mereka saja boleh melaksanakan benda besar. Artinya dalam melakukan perkara taat ini dia perlu kesabaran yang sangat tinggi. Maka munasabah disebut di sini wa tawassaw bis-sabr. Dia kena pesan, kita kena selalu berpesan-pesan tentang bersabar dalam melaksanakan perkara taat. Dan yang keduanya wa 'anil ma'siyati, berpesan dengan kesabaran daripada melakukan maksiat. Tarikan untuk melakukan maksiat dalam hidup ini cukup hebat, cukup kuat. Sebab manusia berdepan dengan hawa nafsu, berdepan dengan syaitan yang sentiasa mencari jalan untuk merumpuhkan ibadat seseorang hamba Allah. Jadi dalam kita menahan diri daripada melakukan kemaksiatan juga perlu kesabaran yang cukup tinggi. Kalau tidak ada sabar, maka manusia mudah untuk tergelincir dan melakukan maksiat yang dia intention nak lakukan. Tapi kalau dia dapat bersabar, maka itulah perkara yang baik yang dia lakukan. Dan kerana itu disebut di sini watawassaw bis-sabri, berpesan-pesan dengan sabar, yakni termasuk sabar dalam melakukan taat dan sabar daripada melakukan maksiat, menahan diri daripada melakukan maksiat. Jadi inilah 4 perkara yang disebut dalam surah Al-Asri yang merujuk kepada masa manusia, dan permainan masa ni bagi manusia cukup berat sebenarnya, kerana kita manusia ini sebenarnya dalam hidup kita banyak bermain dengan masa. Kalau kita pandai menggunakan masa dengan sebaik-baiknya, kita dapat memuatkan kehidupan kita dengan banyak perkara yang baik di atas dunia ini, dan kita dapat ganjaran di hari akhirat. Dan fawaid duniawiyah pun kita dapat sebenarnya kalau kita dapat banyak menguruskan masa dengan baik. Seorang yang pelajar contoh, dari segi kelebihan yang dia boleh atas dunia ni pun, kalau dia banyak menguruskan masa dengan baik, dia dapat lulus pengajian dengan sempurna, dengan baik, dengan cemerlang, dan dapat habis dalam tempoh yang ditetapkan. Itu semua perkara fawaid duniawiyah yang kita boleh rasa atas dunia ni lagi, kalau kita pandai mengurus masa tadi. Tapi kalau tidak pandai mengurus masa, dunia begitu rugi sebab selalu lewat. Akhirat pun rugi sebab kita tak dapat ganjaran pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau dalam mengurus masa itu kita sudah gelincir dan pergi ke lembah maksiat, maka itu sudah tentu lagi itulah yang dimasukkan dalam ayat ini, innal insana fi khusr, manusia itu berada dalam kerugian yang sangat nyata. Dalam tafsir Ar-Razi ada disebutkan tentang kenapa Allah SWT menyebut tentang tawasi atau tawassaw di sini. Yang pertama, Allah SWT sebut al-iman illal ladzina amanu. Yang kedua, Allah SWT menyebut tentang amilus salihat. Tak disebut tentang tawassaw, tapi bila masuk dalam bab al-haq, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan at-tawassaw ni, tawasi. Kata Al-Imam Fakhrul Razi, ayat ini menunjukkan bahawa al-haq ini, kebenaran ini satu benda yang sangat berat, sakilun, benda yang sangat berat untuk seseorang itu lakukan. Wa annal mihan tulazimhu, kata Fakhrul Razi, kata Ar-Razi, dan dia akan banyak berdepan dengan mihan, segala ujian, segala cubaan dan kegetiran akan sentiasa ada bagi mereka yang ingin melaksanakan kebenaran. Oleh kerana itu, qurina bit tawasi, kata Imam Al-Razi, disertakan dalam ayat ini dengan at-tawasi bagi al-haq dan as-sabr ini. Kerana susah, benda itu sangat berat untuk dilaksanakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala sertakan, ikrarkan dalam ayat ini dengan at-tawasi itu, bagi menunjukkan benda itu sangat berat untuk dilakukan oleh seorang manusia. Jadi kita kena pesan bab ni.
Kita kena pesan-pesan, kena sentiasa berpesan antara satu sama lain supaya melakukan kebenaran dalam hidup ini. Dan itu perkara yang sangat payah untuk dilaksanakan oleh manusia bila berdepan dengan, sebab itu Ar-Razi sebut biasanya al-haq ini annal mihan tulazimuhu. Dia akan bersekali juga dengan pelbagai cabaran mihnah yang akan dihadapi dalam menegakkan kebenaran. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan at-tawasi di sini. Tawasau bil haq. Jadi itulah secara keseluruhannya maksud dalam surah ini. Cuma dalam kita bermain dengan masa ini, kehidupan sebahagian saya sebutkan tadi, kehidupan kita atau dunia ini banyak bermain dengan masa dan kita perlu mengurus dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut tentang, contohnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dalam kejadian langit dan bumi dan perselisihan malam dan siang, ikhtilaful lail, itu menunjukkan berlaku perjalanan masa. Ikhtilaful lail wan nahar, semua ini la ayatin liulil albab, menjadi tanda bagi mereka yang berfikir. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang dua perkara dalam ayat ini, kejadian langit dan bumi. Dan yang keduanya perjalanan masa, iaitu pergiliran silih berganti antara siang dengan malam. Kejadian langit dan bumi itu perkara yang bersifat fizikal, yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat, dan dia akan mencetuskan satu keajaiban dalam diri seseorang kalau dia betul-betul menyedari tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikhtilaful lail wan nahar, manusia tak nampak, manusia nampak hanya gelap dengan cerah. Tapi masa bergerak, itu yang manusia tidak sedar. Pergiliran malam dan siang ini menunjuk kepada masa yang sentiasa bergerak dan dia tidak tunggu manusia. Kalau kita lihat kejadian alam, langit, bumi, kita nampak dia statik. Dia duduk situlah, kemarin duduk situ, bumi itu, bukit duduk situ, hari ini kita bangun pagi pun bukit duduk situlah, tak bergerak. Tapi siang dan malam ini silih berganti. Dia proses pergerakan masa yang memberi satu petanda kepada manusia, umur kamu sedang bergerak, masa kamu sedang bergerak, dan kamu sedang bekerja dengan masa tersebut. Maka persisihan malam dan siang itu la ayatin liulil albab, menjadi satu bukti, satu tanda yang besar liulil albab, bagi mereka yang berfikir, mereka yang punya akal. Jadi penekanan dalam surah Al-Asr ini munasabah sekali ditekankan kepada masa ni. Sebab manusia setiap hari dia sebenarnya diberi tanda-tanda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa itu sedang bergerak. Dengan sebab itulah kita tak boleh tunggu untuk buat ibadat dalam bermain dengan masa ni, sebab masa sentiasa bergerak. Tapi manusia dia sentiasa leka. Dia sentiasa mengambil enteng tentang pengurusan masa ini. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalah hatta ballaghahu 60 sana. Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi excuse dah, telah bagi satu peluang. A'zarallahu ila mri'in, Allah telah memberi peluang kepada manusia ni, akhara ajalahu, Allah mentakhirkan ajalnya, hatta ballaghahu 60 sana, sehingga Tuhan telah baginya umur sampai umur 60. Ini merujuk kepada, sebab kebanyakan umat Nabi Muhammad umurnya antara itu je, 60 hingga 70 tahun. Jadi Allah SWT telah bagi, kata Nabi, hatta ballaghahu 60 sana. Tuhan dah bagi tempoh kepada manusia sampai umur 60. Telah bagi tempoh untuk dia buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tapi manusia ni still akan sentiasa mencari excuse untuk beribadat. Kita tangguhkan dulu, kita boleh buat kemudian, nak orang panggil nak balik, nak bertaubat pun kita tunggu dulu, tangguhkan kemudian. Itu Tuhan sudah bagi tempoh kamu sampai umur 60 tahun, tapi kamu masih lagi tidak dapat memenuhkan 60 tahun itu dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'zarallah, Nabi sebut, ila mri'in akhar ajalah, yang Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakhirkan ajalnya sehingga sampai umur 60 tahun. Itu kira umur lazim bagi umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umur sebelum itu pun manusia mati. Ada manusia mati sebelum lahir, mati dah. Sebelum umur sehari dah mati sebab mati dalam perut.
Mati satu yang tidak pilih umur, dia tak pilih bulu tetap mati. Tapi hadis ini merujuk pada umur 60 atas asas kebiasaan. Manusia begitu, Tuhan bagi siapa umur 60 tahun untuk hidup atas dunia ini, tapi dia tidak guna umur itu untuk kebaikan. Dan dalam hadis lain yang biasa kita dengar tentang bagaimana pengurusan kita tentang masa ni, kita sentiasa leka dan lupa, sehingga dia pesan dalam hadis yang lain, irtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah peluang 5 perkara ni sebelum harinya 5 yang perkara, dan semua ni berkait dengan masa. Syababaka qabla haramik. Satunya masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Ini pun berkait dengan masa. Sebab masa muda kita mempunyai tenaga yang kuat untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tua, halangannya banyak. Kita ada sedikit limit dalam melaksanakan ibadat, melaksanakan taat kerana halangan-halangan ketuaan. Dan tua ni biasa akan disusik dengan badan semakin lemah, dia nak nyayuk dan sebagainya, dan itu semua halangan-halangan untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dipesan dalam hadis ini, gunakan masa muda itu untuk melakukan taat. Wasihataka qabla saqami. Masa sihat kamu dan sebelum harinya masa sakit, juga berkait dengan masa sihat dan masa sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kamu kaya sebelum datangnya masa kamu jadi fakir. Masa kaya ni kita boleh banyak menggunakan harta yang ada, nikmat yang ada untuk bersedekah, contoh melakukan kebaikan melalui sedekah, melalui wakaf, dan melakukan yang wajib, zakat, dan apa-apa perkara yang berkait dengan ibadat kehartaan maliyah yang boleh dilaksanakan sebab dia kaya. Tapi bila jatuh fakir, jatuh bankrupt, itu semua sudah tak dapat dilaksanakan. Wa faragaka qabla syughli. Dan ketika masa luang kamu sebelum hari masa sibuk. Kita dalam hidup keseharian kita, ada masa kita sibuk, ada masa kita banyak masa ruang. Tapi kebiasaannya masa ruang itu kita tak gunakan sebaik-baiknya, sehingga mari masa sibuk, ketika itu kita nak kutip segala benda, nak laksanakan. Maka akan banyaklah cacat dalam pelaksanaan urusan hidup kita. Itu pun dipesan oleh Rasulullah. Wa hayataka qabla mautik. Dan akhir sekali, hidup kamu sebelum mati kamu. Jadi inilah yang penting sekali. Jadi surah Al-Asri ini sangat rapat sebenarnya dari segi kita nak kupas dengan hadis ini yang menceritakan tentang macam mana manusia ini telah terlepas banyak masa dalam hidupnya kerana dia abaikan tentang kepentingan masa tadi, sehingga dia tidak dapat melaksanakan taat dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Asr ini, yang semua keseluruhannya berkaitan dengan masa, dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa dan surah ini kerana masa lah sebenarnya yang menentukan tidak tanduk manusia di atas dunia ini. Dalam hadis lain di hari akhirat, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an umrih fi ma afnah. Tidak bergerak kaki anak Adam, kaki seorang manusia di hari kiamat sehingga ditanya satunya an umrihi fi ma afnah. Umurnya ke mana dihabiskan umurnya? 60 tahun umur, apa yang dia buat? 70 tahun umur, 80 tahun umur, 90 tahun umur, apa yang dia laksanakan di umur yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an ilmi fi ma fa'al. Ilmu dia, apa dia buat dengan ilmu yang dia ada? Adakah dia mengajar orang lain dengan ilmunya, berkongsi dengan orang lain dengan ilmunya, tidak kedekut dalam berkongsi ilmu? Wa amali min aina iktasabahu. Hartanya puncanya daripada mana? Adakah daripada yang halal ataupun daripada yang haram? Akan dipertanyakan sebelum bergerak kaki anak Adam. Wa fi ma anfaqah. Dan dia belanja harta itu ke mana? Sumbernya daripada mana? Dan tempat sudah hartanya itu pergi ke mana? Akan ditanyakan yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Wa an jismi fi ma ablah. Dan bodinya, badannya, tubuh badannya, dia guna ke mana badan tenaga yang ada, dia fi ma ablah. Dia guna tenaganya itu kepada tempat mana yang dia gunakan. Jadi itu 5 perkara akan ditanya isi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua ini kita lihat berkait dengan yang pertama sekali ialah an umrihi fi ma afnah. Itu masa, umurnya ke mana dia lanjutkan, dia habiskan umurnya kepada taat atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itulah secara keseluruhannya yang dapat disampaikan dalam kuliah dalam surah Al-Asri, dan selepas surah Al-Asri yang juga tidak jauh kemunasabahannya ialah surah Al-Humazah. Surah Humazah. Kita masuk sekarang kepada surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Humazah, iaitu surah yang berkait dengan manusia yang suka mengumpat, yang suka mencaci cela orang lain, sama ada di hadapan atau di belakang orang tersebut, dan apa yang menanti golongan ini apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi surah ini, surah Al-Humazah, Makkiyah atau Madaniyah. Sama ada riwayat yang berbagailah. Sama dia ada riwayat mengatakan dia ini Makkiyah, dan ada riwayat mengatakan surah ini Madaniyah, diturunkan di Madinah, yang mengandungi 9 ayat yang semuanya pendek-pendek saja, walaupun 9 ayat tapi sangat pendek. Dan ini pun surah yang selalu kita baca dalam solat, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat yang kita lakukan setiap hari. Jadi surah Al-Humazah, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna ma lahu akhladah kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Jadi surah tu sangat sedap dibaca, bahasanya uslub lughahnya sangat tinggi, satu mukjizat. Dan kita baca pun orang panggil jelira, kita baca ayat sedap dengar. Dengan itulah susunan ayat-ayat Al-Quran menjadi mukjizat. Sebab itu dia ada satu-satu mukjizat. Dimulakan ayat ini dengan wailu likulli humazatil lumazah. Wailu dia kalimatu azabin. Dia satu kalimah yang menunjuk kepada azab. Biasa kita terjemah dalam Melayu kita sebut celaka, kecelakaan. Au wadin fi jahannam, ataupun wailu ini satu wadi dalam neraka jahannam. Jadi dua maksudlah. Wailun di sini satu kalimatu azabin, dia merujuk kepada satu azab, dan dia juga merujuk kepada wadin fi jahannam, satu wadi dalam neraka jahannam. Wadi api lah, yang bila kita sebut wadi ni, jangan ingat benda selesa. Bila sebut wadi dalam neraka, itu benda yang tak selesa, benda azab. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan wailun kepada siapa? Likulli humazatil lumazah, bagi semua mereka yang melakukan, mereka yang disebut sebagai humazah dan lumazah. Dalam tafsir Jalalain disebut humazah ni kasiril hamzi wal lamzi, al-ghibah. Maksud humazah yang dijanjikan al-wail oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang banyak al-hamzi dengan al-lamzi, iaitu al-ghibah. Al-ghibah ada dua istilah yang dekat-dekat maknanya dalam bahasa Arab yang merujuk kepada al-ghibah ni. Satu lagi dia panggil an-namimah. Jadi sebenarnya antara al-ghibah dengan an-namimah ni benda tu tidak jauh, dekat-dekat saja maknanya. Ibn Hajar ada menyebutkan beza antara al-ghibah dengan an-namimah. Kata Ibn Hajar, dia antara hubungan tu antara umum dengan khusus. An-namimah, kalau kita sebut an-namimah, ngumpat, kita panggil mengumpat, iaitu kita memindahkan percakapan dari seorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merosakkan keadaan, biqasdil ifsad, tanpa keredaan, sama ada orang tu tahu ataupun orang tu tak tahu, maka itu kita panggil namimah. Maknanya kita cerita kepada orang lain mengenai orang lain, tujuan tak ada lain kecuali untuk merosakkan orang tu, merosakkan reputasinya mungkin, merosakkan situasi, merosakkan keadaan, merosakkan keluarganya, contoh. Itu dipanggil namimah. Ada qasad, ifsad situ.
Ini juga termasuk dalam humazah dan lumazah tadi. Yang kedua, kalimah yang dekat juga al-ghibah. Al-ghibah. Ini yang disebut dalam al-Jalalain, al-kasirul hamzi wal lamzi itu ay al-ghibah. Iaitu al-ghibah ni kata Ibn Hajar, dia menyebut tentang hal orang lain bukan di hadapan dia. Dan benda yang disebut tu benda yang dia benci. Jadi dalam ghibah ini fala yushtar fil ghibati al-ifsad. Tapi tak disyaratkan al-ghibah ni ada kerosakan yang dimaksudkan. Tapi benda tu dia sebut pada orang lain di belakang dia. Tapi benda tu benda yang dia benci. Yang orang tu kalau dia benci, dia tak suka kalau dia tahu. Tapi bezanya antara namimah dan ghibah ni, kalau namimah dia ada tujuan untuk ifsad, untuk melakukan kerosakan kepada orang tu. Al-ghibah ni dia tak disyaratkan ada ifsad tadi. Semata-mata dia menyebut pada orang lain di belakang dia tentang apa yang orang tu tak suka, maka itu sudah dikatakan sebagai ghibah. Jadi humazah, lumazah ini termasuk dua-dua itulah. Maknanya dia mencela, sama ada dia mencela orang tu di hadapan dia atau mencela di belakang dia, itu semua termasuk dalam humazah, humazatil lumazah. Jadi humazatil lumazah ini, likulli humazatil lumazah ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi yang mula-mula tu wailun. Celakalah bagi mereka ini. Itu kalimah azab dia panggil. Kerana hasil daripada ghibah ni dia banyak merosakkan masyarakat. Dalam Al-Jalalain ini disebut nazalat, turunnya ayat ni fi man, bagi orang yang kana yaktabun nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Jadi ayat ni turun pada mereka yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama di depan Nabi atau di belakang Nabi, dan orang-orang Islam. Dia panggil ka Umayyah ibn Khalaf wal Walid bin al-Mughirah wa ghairihima. Dalam sepanjang sejarah Rasulullah SAW, ramai nama-nama yang kita tahu orang kafir yang banyak mencela Rasulullah SAW. Antaranya Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini yang disebut dalam Al-Jalalain. Kalau lebih kuranglah Umayyah bin Khalaf ni dia seorang antara pimpinan bangsa Quraisy, orang besar lah di kalangan bangsa Quraisy. Dan dialah yang kalau kita baca sejarah Bilal yang diseksa, maka inilah orangnya. Umayyah bin Khalaf inilah orangnya yang menyeksa Bilal, yang letak batu di atas dada Bilal bagi supaya Bilal tarik balik keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasulullah SAW. Itu Umayyah bin Khalaf. Jadi dia ni selalu banyak duk cela Rasulullah SAW, dan turunlah ayat ini. Dan dia sebenarnya dia dibunuh dalam peperangan Badar. Yang membunuh dia adalah Bilal bin Rabah. Jadi dia pernah menyeksa Bilal bin Rabah, tapi dalam peperangan Badar maka dia dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang buat jahat ni. Biasanya Allah kadang-kadang Allah juga akan balas di tangan orang yang kita khianati itulah. Apabila dia Umayyah bin Khalaf ni, bila dia tengok Rasulullah, dia akan cela Rasulullah, dia akan keji Rasulullah. Maka turunlah ayat ni yang panggil sebagai surah Humazah. Seorang lagi yang namanya Al-Walid bin Al-Mughirah yang sebut ni, Wal-Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah ini juga orang yang sentiasa mencaci Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat lain turun ayat wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim. Tu ayat tu kerana Al-Walid bin Al-Mughirah ni, Al-Walid bin Al-Mughirah, sebab dia banyak mencela Rasulullah SAW sehingga turun ayat tu. Jadi dalam Al-Jalalain ini dia sebut di sini, musannif sebut nazalat fi man kana yaktabun nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin ka Umayyah bin Khalaf wal Walid bin Al-Mughirah wa ghairihima. Dan lain daripada kedua-dua tu ramai lagi mereka. Antara contoh lagi Al-Akhnas bin Syariq juga yang masyhur banyak duk cela Rasulullah SAW di sepanjang dakwah Rasulullah, sepanjang Rasulullah berada di Mekah. Jadi itulah turunnya ayat ini, kerana turun tu kepada mereka yang lidahnya suka mencela Rasulullah SAW, mencela para sahabat. Tapi turun ayat ini bukan semata-mata kepada mereka itu. Maknanya wailun itu bukan kerana Umayyah bin Khalaf
bukan dengan Al-Walid Al-Mughirah, tapi dia satu pengajaran kepada kita semua, kepada umat Islam keseluruhannya. Cuma sebab turun itu kepada dua orang itu, tapi pengajaran daripada ayat ini kepada manusia keseluruhannya. Mana-mana manusia yang tergolong dalam golongan humazah, lumazah ni, maka dia akan dapat wail. Yang dialah yang disebut celaka dalam ayat ini. Kemudian ditafsirkan lagi. Humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa dia? Allazi jama'a. Mereka yang menghimpun bitakhfif wat tasydid. Maknanya ada riwayat, ada qiraat yang baca jama'a. Allazi jama'a malan wa addadah. Dia ada riwayat qiraat yang baca allazi jama'a. Disebut di sini bitakhfif, iaitu jama'a, wat tasydid mana jama'a. Boleh baca dua-dua. Ada qiraat yang ma'rufah. Dua-dua ni betul. Cuma yang masyhur kita baca, mengikut qiraat yang kita baca sekarang, allazi jama'a malan wa addadah. Menghimpun harta malan wa addadah. Ahsahu wa ja'alahu uddatan li hawadisid dahri, kata dalam Jalalain. Dia himpun harta tu wa addadah, dia duk bilang dan menjadikannya persediaan untuk perkara di hadapannya. Ini sifat manusia. Sifat manusia, dia takut. Dia takut kalau dia lepas ni dia tak ada duit, nak berdepan dengan situasi lepas ni macam mana. Dia takut begitu. Hari-hari dia duduk wa'addadah. Jama'a malan wa'addah. Duduk bila, duduk kira. Agak itulah kerjanya. Yahsabu li jahli. Dia menyangka kerana jahilnya itu annama lahu akhladah. Bahawa hartanya itu akhladah. Ja'alahu khalidan la yamutu. Seolah-olah hartanya itu akan kekal dan juga dia juga tidak mati. Inilah manusia, sifat manusia begitu dalam bab mengumpul harta ni. Sebab itu manusia ni banyak tertipu dengan harta kerana dia berasa harta itulah yang akan menyelamatkan dia di dunia ni. Padahal rezeki Allah Subhanahu Wa Taala telah pun takdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak perlu risau sebenarnya harta ni. Kita boleh berusaha mencari kehidupan, mencari nafkah hidup, boleh berusaha dan itu disuruh, tetapi jangan kita bergantung hati dengan harta. Kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh buat perancangan harta begitu begini, nak beli rumah sana, beli kereta, merancang. Itu tabiat manusia, dia boleh merancang suatu perkara. Bahkan hartanya pun dia boleh merancang. Tapi yang menjadi masalah apabila harta itu telah mempengaruhi hidupnya sehingga dia tidak berasa dia akan mati, dan harta itulah tumpuan segala-galanya dalam hidup. Dan kita tengok kerosakan atas dunia ni kerana itu banyak. Manusia bekerja kemewahan hidup, akhir banyak berlaku kerosakan atas dunia ni kerana itu. Kalla, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalla, jangan kamu fikir begitu. Rad'un. Rad'un, maknanya jangan kamu fikir harta kamu ni kekal begitu. Jangan kamu fikir harta kamu kekal. Bila orang tadi, sebab bila dia duk cela orang mukmin, duk cela Nabi Muhammad tadi, kemudian dia duk menghimpun harta, duduk bilah harta, kata sambung dalam ayat ini, kalla. Jangan kamu fikir begitu, kamu duk cela orang tu, duk caci orang ni, duk kumpul harta banyak-banyak. Jangan kamu fikir macam tu. La yumbazanna fil hutamah. Kamu akan, itu jawab qasam. La yutruhanna dalam Jalalain. Ai la yutruhanna, kamu akan dilempar, dilambung ke dalam fil hutamah. Fil hutamah, dalam neraka hutamah. Fil hutamah ni ayat disebut itu allati tahattama kullama ulqiya fiha, yang menghancurkan semua benda yang masuk dalam dia akan hancur benda tu. Itu sebut dipanggil sebagai hutamah. Ini nama neraka fil hutamah, sebab disebutkan begitu kerana dia akan menghancurkan semua benda yang masuk dalam dia, akan dihancurkan, takassara. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka ma a'lamaka. Apa yang kamu tahu tentang hutamah ini? Lalu disambung, narullahil muqadah. Hutamah itu ialah narullahil muqadah, neraka Allah al-muqadah, yang al-mus'arah. Al-mus'arah yang dinyalakan apinya. Al-muqadah yang dinyalakan apinya. Allati tattali'u 'alal afidah.
allati tattali'u tasharrafa 'ala al-afidati. Al-afidah yakni al-qulub fatuhriquha. Dia akan menghancurkan hati. Wa alamuha ashaddu min alami ghairiha lilutfiha. Kerana lembutnya hati itu dalam Jalalain. Disebut di sini, kenapa disebut afidah sini? Tattali'u 'alal afidah. Kerana hati ini satu jenis kejadian, dia satu benda yang lembut dalam jasad manusia, dan hatilah yang lebih mudah untuk terasa dengan apa-apa kesakitan yang dikenakan, yang kena ke manusia. Kalau sakit orang tu kita luka jari dengan luka hati. Berbeza. Luka hati ni, hati ni mudah tersentuh dengan perkara yang bersifat fizikal ni. Sebab itu disebut dalam ayat ini alal afidah. Narullahil muqadah allati tattali'u, yang tattali'u itu yang kena, tasyarrafa alal afidah, yang kena kepada hati. Disebut hati itu kerana tadi, kerana hati ini alam wa ashaddu min alami ghairiha lilutfiha. Kerana lembut hati ini, dia kesakitan itu lebih besar berbanding kesakitan tempat-tempat lain. Maka munasabah Tuhan sebut dengan afidah dalam ayat ini nak tunjuk kepada api neraka ni yang kamu dicampak, yang dinyalakan itu, dia tasyarraf al-afidah, yang boleh menjadikan hati itu menjadi membakar hati. Disebut hati itu kan dia mudah untuk terasa sakit berbanding dengan, dia sakit itu lebih berat lagi berbanding dengan sakit tempat lain. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya alaihim, ke atas mereka itu ni semua mereka yang humazah, mereka yang lumazah tadi, dan mereka yang mengumpul harta teringat kepada akhirat ni, semua itu muqsadah. Innaha, api tadi, alaihim muqsadah, akan dibentangkan kepada mereka itu, akan digantungkan pada mereka itu. Disebut bil hamzi wa bil wawi muqsadah badalahu mutabbaqah. Maksud muqsadah mutabbaqah, yakni mughallaqah, dia dikunci. Di situ badannya fi amadin mumaddadah. Fi amadin ini mumaddadah, di apa nama ni, amadin ni jamak macam-macam tafsir, dan satunya mungkin daripada amud, tiang. Jadi manusia ni bila dia diseksa dalam api neraka, dia ditambak. Mumaddadah tu ditambak, muqsadah tu dia ditambak dan ditutup di situ, ditambak di tiang, dan api tu duduk dalam tu. Maknanya di tiang tu yang mengelilingi api, kemudian dalam tu api, dia manusia ni akan ditambak di situlah bagi menyeksa golongan-golongan yang disebutkan tadi. Jadi api itu dakhilatul umud, dalam tiang tu. Jadi itulah secara keseluruhan maksud umum kepada surah Al-Humazah. Dia banyak, yang pertama tu janji kecelakaan, janji azab kepada yang melakukan humazah, golongan humazah dengan lumazah ini, kerana dia boleh bawa kerosakan kepada manusia. Dan sifat mereka itu pulaknya, kebanyakannya humazah-lumazah, dia suka menghimpunkan harta benda di atas dunia ini, dan duk bilang, dan seolah-olah dia fikir dia tak mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ini dijanjikan la yumbazanna fil hutamah. Mereka ini akan dimasukkan dalam api yang menyala-nyala, yang akan diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah cerita tentang humazah ni. Tapi yang pertama tadi, yang tentu tentang, yang menyebut tentang humazah, lumazah ini, satu perkara yang perlu sangat diambil perhatian, khususnya kita di akhir-akhir zaman ini. Dia humazah, lumazah ni bukan mengopak saja. Dia merujuk juga kepada orang yang mencaci orang lain, orang mencela orang lain, sama ada di hadapan dia ataupun di belakang dia. Dan itulah yang kita tengok sekarang ni berlaku banyak dalam, kalau kita sebut dalam media sosial ni, saya tengok sudah tidak terkawal. Bahasa-bahasa yang digunakan, saya bimbang itulah yang dimaksud sebagai humazah, lumazah. Kita mencela orang lain, mencaci orang lain, tak apa sebab. Buat naik apa-apa posting dalam FB, ada je dia punya komen, dan komen itu komen yang sangat tanpa tabayun, tanpa apa, komen yang betul mencela dan mencaci. Jadi ini perkara yang sangat tidak baik. Kita bimbang ia termasuk dalam wailul likulli humazatil lumazah. Maka itu sangat berat dosanya dan azab duk tunggu dia di hari akhirat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum."
Sukakah kamu kalau aku cerita kepada kamu bikhiyarikum, orang yang baik di kalangan kamu? Siapa dia? Maka para sahabat tanya, kata qalu bala, kami sangat nak dengarlah siapa dia. Qala, kata Rasulullah, alladzina idza ru'u zukirallah. Mereka itu siapa dia? Khiyarukum, orang yang baik di kalangan kamu, iaitu kata Rasulullah, orang yang apabila dia tu kita tengok zukirallah, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapak dia, berjuru dia ni taat, banyak orang soleh, sejuk hati tengok dia. Kita tengok dia tu iza ru'u zukirallah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khiyarukum. Kata itulah kita nak kenal orang yang baik di kalangan kamu. Kemudian kata Rasulullah, afala ukhbirukum bisyirarikum, kamu nak tahu ke siapa dia pula orang syirarikum, orang yang paling teruk di kalangan kamu? Qalu bala, kata sahabat, kami pun suka nak dengar. Qala, kata Rasulullah, al-masya'una bin namimati, al-mufsiduna bainal ahibbati, al-baghuna al-bura'a, al-anata ataupun al-aiba, ada riwayat berbeza. Kata Rasulullah, orang nak kenal orang yang paling teruk di kalangan kamu, syirarukum, satunya al-masya'una bin namimah, orang yang duduk sana sini, duduk berjalan kerja dia celah orang je. Itulah an-namimah. Ini orang paling teruk. Jadi kalau kita jumpa oleh media sosial begitu tu, kita bimbang. Kita bimbang masuk lagi golongan ini berat. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Yang keduanya, orang yang merosakkan hubungan antara orang yang berkasih sayang. Orang itu duduk baik malam-malam, dia jadi batu api, akhirnya berbalah orang tu. Al-baghuna al-bura'a al-aiba. Orang yang dia mencari keaiban di kalangan orang-orang yang baik. Orang ni tak ada, orang ni innocent je, tak ada masalah apa, bari, tak ada masalah apa. Orang baiknya orang yang innocent, tak berkisah hal orang lain dan sebagainya. Contoh, orang bari, orang innocent. Tapi golongan ini al-baghuna, duk cari keaiban orang tu. Maka itulah syirarukum, kata Rasulullah SAW. Jadi yang pertama syirarukum, al-masya'una bin namimah, orang yang berjalan. Jadi an-namimah, al-ghibah makna lebih kurang. Kita terjemah mengumpat. Mengumpat ni kalau di belakang. Tapi maksud al-ghibah dengan an-namimah, kata di hadapan pun termasuk dalam, sebab dia termasuk dalam humazah dengan lumazah tadi. Jadi inilah pesanan dalam surah Al-Humazah tentang golongan yang suka buat kerja-kerja macam ini. Kerja duk caci orang, duk cela orang, sehingga turun ayat khusus kepada golongan ini dalam Al-Quran, iaitu merujuk kepada Umayyah bin Khalaf, merujuk kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, merujuk kepada Al-Akhnas bin Syariq yang di kalangan yang masyhur lah, yang banyak dicela Rasulullah SAW. Tapi walaupun khusus turun kepada mereka itu ayat ini, tapi tabiat ayat Al-Quran dia umum kepada semua manusia, umum kepada semua umat Nabi Muhammad SAW, dan boleh kita ambil, yang perlu kita ambil pengajaran daripada semua ayat-ayat yang turun dalam Al-Quran. Walaupun sebab itu kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi kita ambil iktibar daripada nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis itu bi umumil lafzi, dengan umum lafaz tu. La bi khususis sababi, bukannya sebab khusus tu ayat tu marinya hadis itu, tapi tidak. Tapi kita ambil kerana umum ayat tu, walaupun turun kepada golongan tertentu, tapi dia umum kepada semua, boleh diambil pengajaran. Dan janji Allah itu bukan kepada golongan itu sahaja, tapi kepada semua yang bersifat seperti sifat yang dinyatakan dalam ayat berkenaan. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya berkongsi pada pagi ini, dua surah, iaitu surah Al-Asri dan surah Al-Humazah. Dua-dua surah ini sangat menyentuh hati kita semua. Satu je berkait dengan bagaimana kita mengurus masa, bagaimana masa ini banyak kita tertipu dengannya dalam hidup kita ini sebab kita tidak mengurusnya dengan baik. Kita tak termasuk dalam golongan al-iman ataupun amal salihat, atau tak termasuk dalam bertawasau bil haq, tak termasuk dalam tawasau bis sabri. Mudah-mudahan kita ni masuk dalam golongan 4 tu, bukan tak termasuk. Sebab kalau tak termasuk, maka itulah yang dipesan dalam ayat ini, demi masa semua manusia akan berada dalam kerugian. Dan yang keduanya tentang humazah ni, tentang mereka yang suka mencaci cela orang lain, mengumpat kepada orang lain, dan suka menimbulkan huru-hara di kalangan manusia dengan cakap-cakapnya. Dan juga mereka ini biasanya akan disinonimkan pula dengan suka mengumpul harta yang banyak-banyak tanpa hirau tentang kehidupan di hari akhirat yang akan datang. Jadi saya rasa setakat itulah untuk tafsir pada hari ini. Mudah-mudahan kita ambil manfaat, diri saya sendiri ambil manfaat, dan semua yang mengikuti mengambil manfaat. Mudah-mudahan kita
ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.